Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu faqad fada hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi rakan-rakan merangkap da'i, kan merangkap da'i, uh, faraid. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT kerana limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama pada kali ini. Sebenarnya malas sebenarnya nak buat kelas hari ni sebab hari ni semenjak tempat kita tak ada air kan, Cik Nazri kan. Dia penat dia lain macam. Penat dia lain macam. Jadi terpaksa pula kita apa ni menguruskan ya, menguruskan air yang tak ada nak buat. Gaji kami ni sekarang 3 hari bulan 9. 3 hari bulan 9 kami ada lebih kurang 17 hari lagi untuk tak ada air. Lama tu tak ada air tu. Alah, letih mengangkat air. Ah, ya. Letih mengangkat air je, Zah. Ya, betul. Ini dah sejarah lah, tak pernah lagi air ada apa kira tak ada air ni 2.0. Ada sekarang ni hari tu 1.0 tak ada air sekarang. Sekarang ni 2.0 ketiadaan air, dan kali ini antara yang paling lama sekali lah. Okay. Jadi kalau ikutkan malas nak buat kan, tapi tak apalah kita sebab saya buat ni pun kerana tuan-tuan semua. Ya. Kerana tuan-tuan semua bersemangat nak belajar, saya pun kena ikut semangat sekali kan. InsyaAllah. Um, pada start pada bulan ini, saya telah pun dikatakan sebagai saya diberi amanah untuk buat postdoc. Ya. Lepas daripada PhD, ada satu lagi postdoc bermula pada bulan ni ya. Jadi maknanya seperti yang kita bincang hari itu, sini ada Puan Siti ada? Tak masuk lagi ni rasanya Puan Siti ni. Apa nama ni, 2 minggu saya di Serdang, 2 minggu lagi ada dekat Kuala Terengganu. Macam tu lah. Ya, 2 minggu, 2 minggu. Jadi mungkin 2 minggu yang ada di Serdang tu, mungkin siapa-siapa yang berdekatan mungkin bolehlah kot bersemuka dengan saya kot. Kalau siapa-siapa yang nak lah. Kan? Selamat datang Puan Roslina. Kan? Assalamualaikum. Antara orang-orang yang apa, uh, orang kata tegar lah kan. Nak juga apa, dapat ilmu. Nakkan ilmu, dahagakan ilmu lah kata orang kan. Macam tu. Mungkin di kalangan kita kat sini kebanyakannya adalah daripada wasiah syab kan. Solihin kan. Mungkin ada yang persendirian macam cikgu. Cikgu macam mana cikgu? Cikgu sebagai apa? Sebab untuk belajar je kot tak? Belajar je Ustaz, tak ada apa-apa. Ah, okey. Tak apa-apa, Okey. belajar biasa. Okey. Selamat datang. Assalamualaikum Haji Salah. Salahuddin, Haji Din, Tuan Mizi, ya, Mizi Ismail. Kita ni tak kenal, saya kenal kat sini cuma ada apa ni, Cik Nazri saya kenal, ya, yang betul-betul saya kenal lah. Saya dengan Haji Din saya kenal. Yang lainnya semuanya di alam maya. Kan, alhamdulillah ada juga uh, Tuan Izhar, Cik Izhar pun dah ada muka, nampak dah muka. Sebelum tak nampak muka. Jadi tak apalah, alhamdulillah. Okey. Sebelum kita bermula, mari kita apa ni membacakan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
Astagfirullahaladzim. Okey. Minggu lepas saya ada janji untuk kita, ini antara orang yang dalam tempoh PKP ni orang panggil untuk buat urus satu pusaka dia. Tapi sebelum kita pergi kepada perkara tersebut, ini pagi tadi lah, subuh tadi. Subuh tadi, sebab kita dalam kita ni dalam apa kata orang tu, dalam bab dalam bab anak lelaki dan anak perempuan. Masih lagi awal lagi lah. Ya. Boleh nampak tak apa ni tangan saya ni? Boleh nampak tak? Jadi mungkin boleh besarkan ke apa. Sebab saya tak share skrin. Saya gunakan sistem yang lain sekarang ni. Kalau macam ni boleh nampak skrin penuh tak? Boleh nampak skrin penuh? Boleh? Boleh? Boleh. Ada masalah tak? Boleh. Okey. Boleh. Okey. Sebab saya tak share yang macam biasa. Saya gunakan kaedah apa ni, sebab saya rasa saya perlukan nampak audien. Macam sekarang saya nampak kan. Jadi banyak idea yang saya boleh sampaikan berbanding kalau misalnya saya share screen, saya tak nampak audien. Okey. Jadi cerita je tadi iaitu si mati. Okay. Si mati ni dia meninggalkan si mati dia meninggalkan 2 orang anak lelaki dan juga anak perempuan. Okay. Bagi orang yang tahu, memang kita tahu ini adalah asabah bil ghairi, iaitu anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan satu bahagian. Okay. Ya. Okey. Baik. Confirm ya, boleh nampak ya benda ni ya? Nampak ya? Okey. Boleh nampak. Bila je apa nama tu kematian yang si mati ni adalah seorang perempuan. Ya, si mati ni seorang perempuan, dia meninggalkan anak lelaki dan juga anak perempuan. Apa yang berlaku di sini iaitu yang si mati ni tadi, okey. Kalau apabila berlaku satu kematian, kita digalakkan untuk tanya si waris ini tadi golongan yang sepatut kita tanya, iaitu kita tanya ibu, ada bapa, ya. Ibu dan bapa ada ke tak ada? Okey. Tak semestinya si mati ni umur dia 70, mak dia mati dah. Wajib kita tanya. Ya. Jadi dia kata ibu mati dahulu, bapa pun mati dahulu. Suami tak ada, mati juga. Ya, sebab si mati ni dah berusia dah pun. Yang belah atas tak ada. Perlu tak kita cari adik-beradik dia? Adik-beradik si mati? Kalau ada, maknanya information maklumat tambahan je lah. Ya, maklumat tambahan. Maknanya di sini, apabila si mati ada meninggalkan anak lelaki ni akan menghabiskan bahagian. Ya, anak lelaki akan menghabiskan bahagian. Ya.
Rasa macam bergaung tak? bergaung tak? Itu dua. Betul. Okey je saya dengar. So tak. Ya. Ya. Saya rasa macam ada Saya dua rasa macam suara. ada dua suara. Ada dua suara Ada kan? dua suara kan? Ya. Ya. Share screen. Mohon yang lain tu mutekan dia punya ni lah, dia punya apa nama tu, dia punya mic. Mungkin ada dekat tu ada speaker, dia akan bergema. Ya, ya. Saya dia ada echo. Oh, dah tak ada ni. Sekarang dah okey. Okey. Baik. Okey, sekarang bila kita bila ada anak lelaki saja, anak lelaki ni sudah cukup untuk cari yang waris. Tak perlu ada waris lain. Jadi si mati ni tadi dia meninggalkan duit sebanyak RM19,621 ya, RM RM19,621.20. Ni ada apa ni, saya punya gambar ni ya. Tidak turunkan ke bawah sikit. Macam tu. Okey. Kemudian dia ada dua utas ya, dua utas gelang dan sepasang apa nama tu, subang ya, sepasang subang. Kemudian dia ada satu cincin Zulian. Ini yang dia ada. Jadi dia kata macam mana nak mengurus satu pusaka. Berapakah bahagian setiap seorang. Sebenarnya kalau kita lihat macam ni kan mudah je kan bagi kita kan yang belajar kan. Kita rasa mudah sangat. Iaitu dua lelaki, satu perempuan. Jumlahnya adalah 3. Jadi kita buat gambar rajah di sini. Iaitu anak lelaki dan juga anak perempuan. Anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Jadi pembawa dia adalah 3. Okay. Dia kata dengan saya, sekarang ni macam mana kita nak bagi harta pusaka ini. Ya. Apa ni, Encik Halim tak boleh masuk. Macam mana nak bagi masuk ni? Mungkin ada rakan-rakan dekat dalam ni boleh balas apa ni Encik Halim tu. Macam mana nak masuk. Okey. So sekarang ni bahagian dia sudah pun diketahui. Iaitu 3 bahagian. 2 lelaki, 1 perempuan. Ingat balik apa asas nak bagi kepada harta pusaka. Yang pertama sekali adalah urus jenazah. Yang pertama. Ya. Yang kedua adalah hutang. Hutang ni terbahagi kepada 2. Satu, boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak? Ya. Hutang kepada Allah. Satu lagi hutang kepada manusia. Okay. Kemudian baru pergi kepada 3. Yang ketiga iaitu wasiat. Yang keempat, ada setengah dia masukkan, ada setengah tak masukkan. Jadi saya lebih suka dia dimasukkan sebagai harta sepencarian. Yang kelima iaitu barulah faraid. Okay. Jadi saya kata dekat sini iaitu sebelum kita nak beri
bahagian ini kepada waris-waris, pastikan dahulu si mati ni dah pergi haji belum? Dah pergi haji ke belum? Kalau dia belum pergi haji, ya, dan dia layak untuk pergi haji, maknanya daripada 19,000 ni tadi, tolak siap-siap untuk untuk diberi kepada seseorang untuk buat haji badal kepada bagi pihak si mati. Ya. Sebab dia memang layak dah untuk pergi. Cuma tak diberi kekuasaan untuk menunaikan fardu haji waktu dia hidup. Jadi selepas dia mati, jadi daripada duit ini tolaklah siap-siap untuk haji badal dia. Maka bakinya itu dibahagi kepada 3 bahagian. Bahagi kepada 3 bahagian, maknanya dapat 1 bahagian kan. 1 bahagian itu kalau kita kira, okey. Nampak tak kalau saya buat macam ni? Nampak tak? Okey. Maksudnya kalau misal kata haji tu dia buat 3,000, boleh dapat tak 3,000 sekarang haji? 19,621 bulan 20. Boleh dapat tak 3,000? Ada idea? 3,000, 3,500 mungkin. Okey, kita andaikan tolak dengan 3,000. Tolak 3,000. Maknanya baki yang ada adalah RM16,621.20. Dibahagikan dengan 3 bahagian. Kan? Bahagi dengan 3 bahagian. Bahagi dengan 3. Maknanya RM5,540.40. Tak payah kira lah. Dah tahu dah anak perempuan ni 1 bahagian. Maknanya yang ini adalah dimiliki oleh anak perempuan. Ya? Manakala anak lelaki 2 kali ganda, sekali ganda daripada dia, darab dengan 2. Jadi dia akan dapat RM11,080.80. Okey, jelas dah kat situ kan? Okey, selepas ditolakkan daripada 19,000 ni tadi, bayar dulu hutang dia kepada Allah SWT. Hutang berbentuk haji dia. Dan saya tanya dia ada hutang tak dengan manusia? Dia kata mak dia tak ada hutang. Alhamdulillah kalau tak ada. Cuma dia kata mak dia ada wasiat. Dia kata mak dia ada wasiat. Tapi dia kata kalau misal kata dia mati nanti, ya, barang yang dibeli, anak perempuan dia ada beri kepada si mati satu mungkin dalam bentuk gelang tu kot rasanya. Ya. Dia kata nanti kalau dia mati, serahkan kepada gelang ini kepada anak perempuan dia. Jadi saya kata dengan dia, wasiat itu kita lihat dalam bentuk percakapan dia. Ya, kita dengar daripada percakapan dia, dia kata apa? Kalau misal kata kalau aku mati nanti, harta ini beri balik kepada orangnya. Kepada siapa sebenarnya yang diberi itu? Adakah dia beri itu kepada waris yang layak terima pusaka ataupun sebaliknya? Kalau misal kata dia berkata kepada nanti kalau aku mati, aku benda ini diberikan kepada cucu daripada anak perempuan. Maknanya perempuan yang cucu dia tadi layak menerima tidak melebihi 1/3 bahagian. Tetapi dalam kes ini, ya, wasiat itu diberikan kepada anak perempuan dia. Ya, diberikan kepada anak perempuan dia. Jadi
saya kata kebanyakan orang-orang yang mengamal pengamal kepada ilmu faraid, dia akan kata macam ni. Dia akan kata wasiat ini boleh dijalankan sekiranya mendapat persetujuan waris. Betul kan? Kebanyakan berkata macam tu. Saya ingin tambah di sini, ya. Saya tak kata dia salah, tetapi secara automatik wasiat itu terbatal. Ya. Wasiat itu terbatal sebab dia beri kepada anak perempuan dia. Harus diingat, kalaulah misal kata dua utas gelang ni tadi, anak perempuan dia yang beli, bermakna kita kena tanya dengan anak perempuan ini, apakah niat dia pada waktu membeli gelang tu. Masa dia serahkan duit, diserahkan kepada mak ambil duit ni untuk beli gelang. Adakah dia tu berniat bagi pinjam ataupun dia berniat apalah mak belilah senang. Maknanya kita faham bahawa biasanya kalau kita beli, kalau kita beri kepada mak, kita tak kata kita bagi pinjam. Kita bagi terus. Sungguh tak? Kita bagi terus. Jadi, saya kata, maknanya di kat sini, anak perempuan ini tidak boleh mengambil kembali dua utas gelang yang seperti diamanahkan, diwasiatkan oleh si mati. Automatically, apabila si mati itu meninggal dunia, dua utas gelang tu tadi akan dimiliki juga oleh anak lelaki tersebut. Sebab itu, persetujuan anak lelaki amat penting dalam kes ini. Dalam arti kata lain, anak lelaki wajib tahu berapakah bahagian dia kat situ. Dia tak boleh main bagi macam tu je. Okeylah, aku reda lah macam tu katakan. Aku reda lah apa yang si mati kata bagi ke anak perempuan, aku reda je. Tapi dia reda tu, dia tahu tak bahagian dia berapa. Dia perlu reda dan kena faham bahawa bahagian dia itu dia kena beri kepada anak perempuan. Barulah betul cara dia. Okey. Jadi mana-mana rakan-rakan yang ada dekat dalam ini, apabila berkait dengan cerita wasiat, pastikan yang anak lelaki tahu bahagian dia pada dua utas gelang itu ada bahagiannya. Jadi bila dia dah tahu, dia nak ikut kata si mati, dia persilakan. Jelas tak itu? Boleh tak? Okay. Kemudian, kita sudah tahu bahagian dia masing-masing. Okay. Kemudian, pertanyaan dia, boleh tak kami nak bagi sama rata? Jelas kat sini. Apabila kita perlu jalankan, kita perlu mendahulukan yang wajib dahulu, iaitu faraid. Bila dia dah tahu bahagian dia, seperti yang tersebut itu, jadi kalau anak lelaki nak bagi sama dengan anak perempuan, adik-beradik perempuan dia, bolehlah. Dekat sini, apa yang saya belajar, Allah SWT pasti akan memberi sekurang-kurangnya dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala sedekah. Anak lelaki, dia beri kepada adik-beradik perempuan dia. Sebelum ni, adik-beradik perempuan dia dapat separuh. Dapat 5,000. Tapi anak lelaki dengan rela hati campur, ada baki 16,000 tadi kan? 16,621 sen, dibagi dua, separuh bagi kepada adik lelaki dan perempuan. Maknanya, anak lelaki dia dapat dua pahala, satu pahala sedekah, yang tiga yang baki tu, okey, dia bagi dua. Yang bahagian yang lebih itu dia beri kepada adik perempuan. Pahala yang kedua adalah pahala tidak memutuskan silaturahim.
Maknanya apabila anak lelaki itu dia beri kepada anak adik-beradik perempuan dia, sepatutnya hubungan dia akan jadi semakin rapat. Bila saya cakap je macam tu kan, dalam kes solat subuh tadi, anak lelaki tu mengalir mata dia. Masa bercakap dengan saya tu mengalir. Sebab apa? Jarang dengar cerita yang macam tu. Saya kata, dia kata boleh ke tak? Saya kata boleh lah. Tapi bila kita cerita fadilat dia, apa dia akibat daripada pemberian itu, mengalir mata dia. Dia kata tak pernah dengar lah kata macam tu, orang nasihat macam tu kan. Jadi kita ni macam itulah. Kita nasihat sambil-sambil kita cerita sikit-sikit dan kita nasihat dia apa yang patut dia buat. Tapi terpulang pada dia lah dia nak buat macam mana kan. Kemudian dia ada satu tanah. Dalam satu tanah ni dia ada 5 orang kalau tak salah ya. 5 orang termasuk dengan mak dia tadi. Jadi sekarang yang dia risau dekat tanah tu tadi, tanah sudah pun berlaku kematian berlapis. Ya? Sudah pun berlaku kematian berlapis. Sebab apa? Sebab sikap kita yang ambil lengah berkaitan dengan pengurusan harta pusaka, sehingga kan tanah yang ada 5 orang tu sepatutnya bukan milik 5 orang. Ada juga milik orang lain. Jadi yang antara anak lelaki dengan anak perempuan ni, anak lelaki itulah, dia risau. Dia kata nanti apa kata orang lain. Dia kata kan, dia kata dia nak tukar nama kepada nama dia. Saya kata dengan dia, tukar nama tu tak ada berkait pun dengan orang lain. Ya? Tak ada berkait dengan orang lain. Hanya urusan kita dengan mak kita je. Jangan sampai harta orang mati itu tidak ditukar kepada nama orang hidup. Nanti satu hari nanti akan menyebabkan satu bala bencana besar pula. Sepatutnya, apa kata orang tu? Sepatutnya orang tu dapat menikmati harta itu pada waktu dia hidup tapi dia tak buat, menyebabkan bila dia mati akan dapat kepada anak dia. Dan kematian itu makin lama berlapis-lapis dan kita ingat berlapis itu makin banyak. Rupanya semakin lama semakin sikit. Itulah saya lebih kurang dalam setengah jam ya. Lepas je solat subuh malam. Jadi kita orang minta tolong ya. Macam mana nak menguruskan harta pusaka dia. Memang orang seperti kita ni amat diperlukan ya. Seperti kita amat diperlukan untuk mengurus harta pusaka. Orang petanya ni sebenarnya dia memang belajar faraid pun. Tetapi belajar tak habis. Ya, belajar tak habis. Tok Guru ajar, ya, Tok Guru ajar tapi ke tahap kefahaman orang tu berbeza-beza. Jadi tak habis lah tu, sempat mak mati kan. Bila sampai mak mati tak dapat nak urus. Sedangkan simple saja, anak lelaki dan anak perempuan adalah asabah bil ghairi, iaitu 2/1. Pada minggu lepas, saya juga berjanji untuk cerita pasal kematian berlapis. Assalamualaikum, Doktor. Ya, masalah. Ya, teruskan. Yang Tak apa. berkaitan dengan apa ni yang Doktor bantu dia tadi penjelasan tadi. Yang berkaitan dengan dia punya duit tadi 19,600 kan? Ya. Okey, lepas tu tolak dengan kos badal haji 3,000 tinggal 16,000 kan? Ya betul. Ya betul. Okey. 16,000 tadi, Doktor, adakah dia kena bagi dengan 3 ataupun bagi dengan 5 untuk dia nak cari satu bahagian setiap orang tu? Sebab lelaki 2 orang kan? Tak. Lelaki seorang je. Lelaki seorang je?
Ya, yang ini ni bawah ni dua bahagian. Dua ni Oh, satu. okey. Oh, Dua sorry. ni Saya ingat satu. dua orang. Tak Oh, apa, okey, tak okey, apa. okey. Betul lah, betul. Okey, okey, okey. Ah, Masa dah tu. okey. Ni dua orang. Ya, Okey, ya. okey. Tak apa, tak ada masalah. Kalau misal kata ada kesilapan, maklumkan dengan saya. Apa ni? Oh, kebetulan pula saya teringat cerita. Ingat lagi tak minggu lepas saya cerita pasal ayah dengan anak tu kan? yang yang dia bagi RM2,000 untuk mak si isteri dia tadi dia upgrade barang kemas dia. Ingat lagi tak minggu lepas? Kan? Okey. Sebenarnya kita perlu tanya dengan dia. Sama macam kes tadi. Perlu kita tanya iaitu duit 2,000 tu yang dia cadang nak beri kepada yang dia top up kepada isteri dia tu untuk upgrade tu, itu niatnya apa? Adakah niat dia tu adalah bagi ataupun pinjam? Kalau pinjam, kena keluarkan bagi balik kepada si pemunya. Tapi kalau misal kata dia bahagi, kata tak apalah apa ni yang nak ambil 2,000 ni top up. Tapi niat dia tu bagi. Bila bagi, maknanya 2,000 itu perlu difaraidkan. Tu minggu lepas punya cerita. Okey? Okey. Hari ni pula cerita yang kedua iaitu kematian berlapis. Walaupun cerita kematian berlapis ini kita cerita awal, tapi nanti ada satu tajuk khusus berkaitan dengan kematian berlapis. Ya. Okey, kita lihat. Si mati. Pakai pen merah boleh nampak tak? Pakai pen biru lah. Okey, si mati. Si mati. Dia meninggalkan dia meninggalkan 5 orang anak. Si mati meninggalkan 5 orang anak. Ni pada peringkat pertama ni, ada satu orang lain, ustaz yang telefon saya bercerita pasal benda ni. Dia kata, si mati ada 5 orang anak. Okey. 4 lelaki, 1 perempuan. Pulut pun simpan. Kalau jemur sedap tu. Kering. 4 lelaki, 1 perempuan. Cerita pertama. So sekarang ni, siapakah waris dia pada waktu itu? Si mati ni ada ibu lagi. Ada ibu. Bapa mati dahulu. Si mati ni tadi ada suami. Ada suami. So sekarang ni kalau kita lihat macam ni, nampak habis kan cerita dia kan? Sebab ada 5 golongan yang boleh menerima pusaka, iaitu ibu, bapa, suami dan juga suami ataupun isteri, anak lelaki ataupun anak perempuan. Kalau ada, semua orang boleh dapat. Tapi kat sini, si mati ni mati pada tahun 2010. Ibu dia mati tahun 2020. Baru lagi mati. Tahun 2020. Masa ibu dia ni mati, pada waktu tu ada seorang lagi anak dia. Anak dia tu iaitu nama dia Rokiah. Iaitu saudara seibu sebapa perempuan. Nama dia Rokiah. Saya tanya dengan dia, kalau macam ni lah soal cerita dia, okey. Kita boleh nampak gambaran tak? Waris ni cukup ke tak? Boleh nampak tak dekat cerita ni? Kematian pertama, si mati meninggalkan suami, ibu dan anak lelaki dan anak perempuan. Pula. Kemudian, selepas dia tangguhkan buat harta pusaka, mati pula orang kedua, iaitu ibu si mati pula mati. Ibu si mati pada tahun 2020. Kemudian
dia meninggalkan siapa? Dia meninggalkan anak perempuan, Rokiah. Jadi dekat sini memang ada yang tak kena dekat sini. Ya. Ada waris yang tak cukup. Kalau kita pergi hantar dekat pejabat pusaka, return ni, kena tendang ni. Kena tendang. Sebab waris tak cukup. Rupa-rupanya, bila kita bercakap dekat dalam telefon, cerita lain. Bila kita berjumpa, cerita lain. Cerita yang sebenar adalah si mati kahwin 2 kali. Dengan perkahwinan ini, suami yang kata ni suami pertama, suami pertama, dia ada seorang anak lelaki. Dengan isteri pertama, dia ada seorang anak lelaki. Dengan isteri kedua, suami kedua, dia ada 3 orang anak lelaki dan juga 1 orang anak perempuan. Saya pucuk. Sekejap Okay. Cerita dia adalah dia berkahwin 2 kali. Wajib kita tanya. Kalau misal kata si mati ni, dia kahwin berapa kali? Sebab dia akan beri impak kepada orang lain juga. Kalau cerita yang pertama daripada orang yang tanya bagi pihak pada orang lain, dia kata anak dia semua ada 4 orang. 4 lelaki dan 1 perempuan. Kalau ceritanya macam ini, kalau si apa kata orang tu, si mati, oh bukan, yang ini yang mati itu suami. Mati itu suami. Dia kata ni. Suami dia kahwin. Oh bukan. Dia kahwin suami yang kedua ni, suami yang pertama ni dia kahwin dengan si mati, tapi pada waktu yang sama dia bukan anak dengan si mati. Dia kahwin dengan satu suami isteri yang pertama dia, dapat seorang anak lelaki. Tu betul. Ni bukan. Kalau macam ni cerita dia, ni merujuk kepada dia bersama dengan anak lelaki. Dia perkahwinan dia dengan si mati ni ada anak. Okey. Jadi sekarang ni si mati ni tadi, suami dia ni berkahwin dulu. Dia pernah berkahwin dengan isteri yang lain dan ada anak, ada anak lelaki. Okey. Maaf sekali lagi. Si mati ada suami. Suami dia ni sebelum berkahwin dengan si mati dah ada seorang anak lelaki kat sini. Okay. Kemudian dia berkahwin dengan si mati. Bila kahwin dengan si mati, anak dia bertambah. Ada 3 orang lelaki dan 1 orang perempuan. Contoh cerita dia. Okay. Kalau lah dalam keadaan macam ni, kalau kita tak tanya dia betul-betul, anak lelaki ni bolehlah pusaka, betul tak? Sebab kita ingat yang lelaki, anak lelaki ni adalah anak si mati. Jadi pentingnya kita pergi tanya kalau boleh lah kan. Jangan cakap dekat dalam telefon. Bila kita cakap dekat dalam telefon, macam-macam maklumat yang tersembunyi. Dalam telefon ini pada yang saya dah terima lah. Insiden ni tak kurang daripada 5 kali. Sebab tu saya lebih selesa pergi berjumpa dengan waris, tanya dia sebetulnya macam mana. Okey. Jelaslah kat sini. Dengan suami pertama, suami tu dah anak. Bila kahwin dengan si mati, dapat lagi anak lagi, 3 lelaki, 1 orang perempuan. Si mati meninggal pada tahun 2010, maklumat tepat. Kemudian selepas pada si mati meninggal 2010, tak buat harta pusaka, ibu pula mati pada tahun 2020 dan meninggalkan seorang je anak
iaitu Rokiah. Anak dia sebelum ni dah mati dulu. Ya. Dah mati dulu. Pada tahun 2010 tinggal lagi Rokiah. Apabila Rokiah ni, ya, hanya Rokiah saja ada, kita kena ingat balik kepada tertib, ya, tertib nak mencari waris ni tadi. Okey, yang pertama sekali, ya, kalau si ibu ni meninggal dunia, siapakah orang yang boleh menerima pusaka? Si mati ni, cucu dia boleh terima ke tak? Cucu dia ni boleh terima ke tak? Ada yang boleh bagi jawapan? Tak Boleh boleh. dapat ke tak? Boleh? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh Ustaz. Dan dia Kenapa ibu Sebab daripada dilangkaui oleh Ya. perempuan. buat semati Ya, oleh betul. laki-laki. Ya. Itu sebab biasanya dalam kematian berlapis, kita selalu terlupa di keadaan macam tu. Kita selalu terlupa. Memang betul. Si mati ni adalah perempuan. Anak daripada anak perempuan tak boleh terima pusaka. Jadi, tinggallah Rokiah. Bila tinggal Rokiah, Rokiah ni akan mewarisi harta ibu. Ya, akan mewarisi harta ibu. Ibu patut dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Yang selebihnya adalah dimiliki oleh suami dan juga 3 orang anak lelaki dan 1 orang anak perempuan. Betul? Okey. Dan anak lelaki ni boleh pusaka ke tak? Ni tak boleh terima pusaka kerana dia adalah dari perkahwinan yang terdahulu dengan isteri yang lain. Kita tak bicaralah pasal isteri tu mati ke hidup ke, sebab kita tak nak cerita pasal dia. Kita nak cerita pasal si mati. Okey. Kemudian Rokiah pula, kalau dalam kes ini Rokiah dapat separuh daripada harta ibu. 1/6. Separuh. Lagi separuh pergi mana? Lagi separuh dia pergi mana? Mungkin ada idea boleh bantu saya? Saya tahu dah jawapan dia. Tapi mungkin kita bertukar-tukar fikiran. Mungkin adik-beradik ibu. Adik-beradik ibu. Lain punya jawapan? Ada jawapan lain? Doktor? Doktor Muhammad Azhar? Puan Rosina kata Baitul Mal. Tak apa, bagilah jawapan apa-apa pun, tak ada masalah. Okey. Jawapannya dah sedia, insya-Allah. Ada yang lain-lain? Ada? Ada? Okey. Baik. Ingat balik kepada tertib, ya, tertib asobah. Tertib asobah, sebab sekarang ni Rokiah dapat separuh. Ya. Rokiah dapat separuh. Yang separuh lagi tu dah tak ada golongan lain dah yang perlu menghabiskan, adalah golongan asobah saja. Golongan asobah ini adalah golongan lelaki. Ya? Golongan lelaki. Ingat tak saya kata? Golongan pertama, tertib pertama adalah golongan ke bawah. Ya? Golongan ke bawah. Tertib yang kedua adalah bapa. Tertib ketiga, datuk dan juga saudara si mati. Dan tertib keempat adalah bapa saudara dan yang terakhir adalah datuk saudara. Maknanya yang perlu kita cari adalah bapa saudara. Adalah bapa saudara. Bapa saudara ni, oleh kerana kalau setengah-setengah orang, dia tak kenal dah ni. Puak-puak ni tak kenal dah. Okey. Tapi kebetulan pada hari yang saya datang tu, dia tahu bahawasanya adik-beradik kepada bapa si mati ni tadi ada 3 orang lelaki. Termasuk dengan ayah dia ni, X ni, ada 4. Maknanya kat sini ada 3 lelaki dan juga 3 perempuan.
Okey. Okay. Ingat kembali, bapa saudara ni, golongan yang kita nak cari adalah golongan asabah. Asabah iaitu menghabiskan setengah lagi baki tu. Siapakah dia? Golongan lelaki sahaja. Lelaki pertama mati dahulu dan tak berkahwin. Lelaki yang kedua mati dahulu. Lelaki yang keempat sama juga mati dahulu. Pada waktu yang pertanyaan saya minggu lepas tu, tiga-tiga lelaki ni mati. Yang perempuan ni nak tanya tak? Yang perempuan ni tak usah tanya. Balik awal. Sebab dia golongan, kalau ada pun, golongan ni tak boleh terima pusaka. Hanya 3 orang anak lelaki ni saja. Tolak dah satu. Sebab dia tak kahwin. Doktor, Ya. Ya. okey, untuk ibu tu sebagai si mati kedua orang kan? Sekali lagi. Ibu sebagai si mati kedua. Ya. Okey, so bukan pergi kepada saudara ibu tu kah? Saudara ibu tidak termasuk di dalam carta waris. Dia tak maksud saya, saudara ibu sebab ibu yang mati. Jadi portion 1/6 yang ibu punya bahagian tu akan pergi ke saudara-saudara ibu lah. Apa ni, bila ibu mati, siapakah waris-warisnya? Saya tengah tu. Okey. Saya tengah berfikir. Okey. So sekarang siapakah waris dia? Ibu mati. Kalau kita letak balik dekat dalam carta waris kita, ibu, si mati, ada siapa? Si mati ada anak perempuan kan? Anak perempuan. Anak perempuan maknanya akan pergi kepada bapa kepada si mati, iaitu betul, bapa. Bapa ni mati dulu, bukan kat sini. Bukan kat sini. Dia kat sini. Ibu tu yang mati, iaitu bapa, adik-beradik kepada bapa saudara. Betul. Ibu 1/6. Ibu mati, dia meninggalkan Rokiah. Rokiah dapat separuh dan orang yang perlu menggantikan dia adalah bapa saudara daripada bapa ibu yang mati dahulu dan turun ke bawah. Tentu lah. Betul macam tu? Ya, saya nampak macam tu lah. Ya. Saya pun jadi betul. Ya. Saya silap lah. Saya silap. Tak ada masalah. Sebab kita berkongsi pandangan. Okey. Bukan daripada kat sini, tetapi adalah daripada bapa saudara daripada belah ibu. Okey. Sebab ibu yang mati, bapanya, dan cari bahagian ke bawah. Katakanlah, ya. Sebab yang ini ni dah salah. Mana kita kena cari kat sini ya. Berapa orang dan cari lelaki sahaja. Okey, cari lelaki sahaja dan sehinggalah kita temui orang yang okey. Saya nak kira sikit. Ya. Saya nak kira daripada kematian berlapis. Okey. Yang tinggal pada waktu ini adalah mungkin boleh membantu. Yang pertama sekali adalah ibu mati. Ini kematian tu siapa? Adalah isteri kan? Isteri si mati M1. Ibu, suami, anak lelaki dan juga anak perempuan. Okey. Ibu dapat 1/6. Suami dapat 1/4 sebab ada anak.
yang selebihnya akan mendapat secara asobah. Asal masalah adalah 12. 12 bagi 6 dapat 2. Suami akan mendapat 3 bahagian. 4 kali 3, 12. Dan bakinya adalah 7. Ya? Bakinya adalah 7. Dan kita ada kat sini oleh kerana lelaki. Okay. Lelaki 2 bahagian. 2, 2, 2, 1. Jumlah semua sekali adalah 7. Jadi samalah. Jadi kita boleh tulis semula 2, 3, 2, 2, 2, 1. Ini kita buat andaian. Kita buat andaian. Ibu pula mati M2. Okay. M2 ibu mati. Dia meninggalkan satu orang iaitu SIBP Rokiah tadi. Okay. Dan kita buat andaian dekat sini. Ya. Ada anak bapa saudara lelaki. Ada 2 orang. Ada 4 orang. Ada 4 orang. ABSL, ABSL, ABSL. Anak bapa saudara seibu sebapa lelaki. Seibu sebapa. Jadi kita buat andaian. Okay. Terus sekarang ni M2 kita tahu yang ini 2 bahagian dia ni daripada 12 ni tadi, 2/12. Bukan lagi milik dia, tetapi milik orang lain. Milik kepada waris-waris dia ni lah. Okay. So kita lihat berapa. Yang saudara Sri Rokiah akan mendapat separuh. Sebab dia seorang diri. Yang selebihnya dia akan mendapat secara asobah. Okay. Akan mendapat secara asobah. Oleh itu bahagian dia adalah 2. 2 bagi 2 dapat 1 kali 1, 1. Dan bakinya adalah 1. Okay. Oleh itu, kita tahu bahawa bahagian ini, anak bapa saudara ni ada 4 orang. 1, 1, 1, 1, jumlah 4. 1 dengan 4 tak boleh kecil lagi. Bawa naik ke atas jadi 4. Okay. 4 darab dengan 2 jadi 8. Okay. 4 darab 1 dapat 4. Jadi yang selebihnya 1 darab 1 dapat 1, 1, 1, 1. Lihat balik, ini sebagai itu je. Kalau ada salah ni bagi tahu saya kalau saya tersilap. Okey, so sekarang ni yang mati siapa? Yang mati ni adalah ibu. Bahagian 2 ini, okey, dengan 8 ni, ini kita panggil sebagai darab silang dia. Darab silang. Ini kaedah Ustaz Muhammad Halim ni. Ya. Okay. 2 dengan, dia perlu naik ke atas. 2 ni perlu naik ke atas, perlu dikecilkan. 2 boleh kecil dengan 8? Boleh. Ini jadi 1. Ini jadi 4. Okay. Jadi 1 ni nanti pergi naik ke atas. 1. 4 ni, 4 ni kena pergi dekat atas ni. 4. Faham tak? Izhar boleh nampak tak? Boleh nampak kan? Sama tak dengan yang belajar sebelum ni? Sama tak? Kita agak beza sikit. Sama kurang lebih kan? Okay.
Jadi 4 ni pergi ke atas. Jadi 4 darab dengan 12 sama juga dengan 48. Okey. 4 darab yang ini 2 tak payah kira lah. 4 darab 12, 4 darab 3 lah. Jadi kat sini sama juga dengan 12. Okey. 4 darab dengan 2 sama juga dengan 8, 8, 8, 8, 4. Okay, kat sini ni, 1 ni kepada 4 tu. Kemudian kita ada 1 ni, darabkan kepada 4. Jadi 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jumlah keseluruhan sama juga dengan 48. Jadi, oleh kerana harta yang ditinggalkan adalah sebanyak wang kemas. Wang kemas dia adalah sebanyak 14,300. 14,349 ringgit. Okay. Barang kemas. Oleh kerana disebabkan kelewatan membuat harta pusaka menyebabkan golongan yang terakhir sekali iaitu anak bapa saudara lelaki yang ini akan mendapat RM298.94. Kita ingat makin banyak waris, banyak duit. Rupanya makin banyak waris, makin sedikit duit. Kerana mereka ini, golongan-golongan ini mengambil bahagian daripada 1/6 yang ditinggalkan oleh ibu. Bukannya keseluruhan. Okay. Moral of the story, bila berlaku saja kematian, kita kena jalankan segera pengurusan harta pusaka untuk mengelakkan waris dapat bahagian yang sedikit. Itu dah cerita. Terima kasih juga kepada semua. Okay. Berkaitan dengan kes yang tadi tu, saya kena beritahu balik kepada waris berkaitan dengan cerita ni adalah saya tak nampak. Saya tak nampak, saya tak perasan. Iaitu saya nampak dekat sini. Saya nampak dekat bapa ni. Tapi bukannya bapa si mati, bukan daripada bapa si mati ni, tetapi daripada ibu ni. Daripada ibu ni, bapa kepada ibu. Jadi memang kata orang tu boleh kata orang tu, kita kena buat dengan betul lah dalam cerita kan. Kita kena buat yang betul. Tidak ada seorang pun, kadang-kadang kita dengan cara macam ni kita pun belajar juga kan. Macam tu. Okey. Doktor, boleh saya tanya sikit? Boleh. Okey, baik. Saya Zahidi ya. Baik, doktor, dalam kes yang ini, kalau kita boleh tengok gambar dia balik, doktor boleh tunjuk balik gambar tadi. Ya, okay. Yang ini kan? Yang ini ni. Maknanya anak dia tu, anak ibu ni si mati yang dia mati dululah. Dia mati dulu Dia mati awal. Ibu tu mati kemudian. Ya, betul. Ini serupa juga macam cerita contoh dalam minggu lepas doktor ada tunjukkan satu kes contoh yang mana anak dia ada 3 orang dan salah seorang tu dia meninggal dulu dan dia ada anak. Dia ada anak kan? Dia ada kemudian tu anak dia yang tu ada anak lelaki 2 orang lagi. Yang laki-laki yang ketiga yang nombor 2 tu dah meninggal, ada anak. Jadi bapanya tu yang ada anak 3 orang tu meninggal pula. Baik. Soalan saya doktor,
dekat dalam isu ni, kata contoh yang macam ni, ibu dia meninggal kemudian ni, yang cucu-cucu tu ada tak dia dapati wasiat wajibah? Saya tak tahu di Terengganu, tapi di Selangor memang dia ada. Di Selangor kita ada wasiat wajibah. Mungkin doktor boleh cerita sikit tentang wasiat wajibah ni. Saya tak tahu, saya tak pasti pasal doktor tak pernah cakap pasal wasiat wajibah. Mungkin di Terengganu dia tak pakai wasiat wajibah ni. Tapi di Selangor kita memang ada wasiat wajibah yang mana ada kes-kes yang di mahkamah yang dia tuntut wasiat wajibah bagi cucu-cucu yang kematian datuk ataupun nenek dia, yang mana bapa atau ibu dia mati dahulu sebelum nenek ataupun datuk dia mati. Ya. Dekat Terengganu kita tak amalkan Okey. wasiat wajibah tu. Okey. Dia lebih mirip kepada rod ni, kalau tak salah saya. Macam mirip kepada rod. Kalau tak salah saya lah. Ya. Jadi saya oleh kerana saya ni duduk kat Terengganu kan. Ya, Jadi ya. saya kurang praktiskan benda tu. Ya. Kecuali kalau misal kata akan datang, mungkin saya boleh bagi pendapat saya kot. Masa ni saya no comment lah perkara tersebut. Okey, tak apa. Okey, lagi satu yang kedua, doktor, untuk yang kes yang berlapis ni, saya ada satu contoh, contoh yang mana yang ini adalah kes sebenar. Okey, cerita macam ni, kalau boleh doktor lukiskan contoh ini. Baik, seorang lelaki ni dia ada mempunyai 3 orang isteri. Seorang lelaki 3 orang isteri, bawah tu ada 3 orang isteri. Okey. Baik. Isteri yang pertama ada 8 orang anak. Anak lelaki dan perempuan, ada anak lelaki dan anak perempuan. Isteri yang kedua tu ada seorang anak lelaki. Lelaki. Okey. Baik. Yang isteri yang ketiga tu pun ada 8 orang anak lelaki dan perempuan. Sama lah, 4 lelaki dan 4 perempuan. Okey. 4 lelaki, 4 perempuan. Baik. Yang isteri pertama dia meninggal tahun 1991. Baik, isteri pertama meninggal tahun. Tidak diuruskan harta pusaka dia ketika tu. Suami pula meninggal tahun 1994. Semati ya. Suami meninggal 1994. Baik. Okey. Isteri yang ketiga pula meninggal pada 1996. Baik, sekarang ni dia bila isteri yang ketiga ni nak buat isteri yang pertama tadi tu dia nak menguruskan harta pusaka dia pada ketika 2020. Pada 2020 dia nak buat harta pusaka kepada isteri pertama tadi. Okey, isteri yang kedua tu dia dah ceraikan, tetapi ada satu orang anak. Isteri yang kedua dah diceraikan? Dah diceraikan dulu sebelum dia meninggal. Sebelum isteri itu dah tak ada. Cerai ni? Cerai hidup kan? Cerai hidup. Maknanya sebelum dia meninggal tu dah cerai hidup. Jadi ada seorang anak lelaki. Sebelum isteri mati meninggal dunia. Okey, ada seorang anak lelaki. Jadi sekarang kes ni saya rasa macam ada beberapa tingkat macam berlapis jugalah dia punya ni. Pasal apa? Pasal isu dia petikaikan adalah kenapa isteri pertama tu, kenapa dia isteri anak-anak isteri yang ketiga boleh dapat harta pusaka ibu dia. Yang isteri yang pertama tu kan dia mati dulu 1991, tetapi tak dibuatkan harta pusaka. Lepas tu suami pula meninggal tahun 1994.
belum lagi buat harta pusaka. Bila isteri yang ketiga tu 96 dia buat harta pusaka, dia dah meninggal. Tahun 2020 baru nak buat harta pusaka untuk isteri yang pertama. Siapa yang buat tu? Untuk anak-anak ni buat? Anak-anak isteri pertama tu. Anak-anak ni yang buat pada tahun 2020. Contoh gitu Ya, Okey. anak isteri yang pertama anak isteri pertama. Okey. Biar kita sebenarnya bila kita buat harta pusaka ni, kita kena lihat harta siapa. Kalau kita lihat, kita tengok salah satu dulu ya. Kita tengok salah satu dulu. Si isteri pertama mati pada tahun 1991. Jadi siapakah waris dia? Waris dia, maknanya waris dia adalah anak lelaki dengan anak perempuan. Ni berapa anak dia ni? Berapa pasti? Berapa anak dia? 8 orang Ustaz. Katakanlah lelaki 4, perempuan 4. Oh, sama jugalah. Dengan anak sini pun 4 jugalah. Yang isteri kedua tu anak lelaki-lelaki seorang. Okey. So sekarang ni kalau kita map balik, kita lihat siapa yang mati. Yang si mati ni adalah isteri yang pertama. Isteri pertama. Siapakah waris dia? Waris dia adalah suami dia. Suami dia ni dan juga ada anak-anak. Anak dia 4 lelaki dan juga 4 perempuan. Ni buat andaian je lah ni. Okay. So selepas daripada ni, siapa pula mati? Yang mati pula lepas tu adalah si suami ni pula. Dan harta daripada si isteri ni tadi, apalah harta dia kan? Jadi akan dimiliki oleh suami dia sebanyak 1/4 lah. 1/4 daripada nilai ni. Jadi kemudian selepas dia suami itu mati, isteri itu pula mati pada tahun 96. Jadi si suami ni tadi dia ada satu lagi isteri dia. Isteri. Dan isteri dia tadi dia ada anak dengan apa? Dengan isteri 8 orang, 4 lelaki dan juga 4 perempuan. Dan perlu diingat, isteri dia pada waktu ni, dia ada seorang lagi isteri dia kan? Isteri dia dah cerai, tapi anak dia tu tetap ada. Anak ada, yes. Anak ada seorang. Ada seorang lagi. Kat sini ada lelaki. Okey. Maknanya sekarang ni, apabila kita cerita harta isteri satu ni sebenarnya ni. Bukan cerita harta suami, harta isteri. Harta isteri akan diperoleh 1/4 untuk suami. Lepas tu suami pula mati. Suami mati akan dapat daripada 1/4 akan dapat semua harta kepada anak-anak dia, iaitu 9 lelaki dan 8 perempuan. Ya. Macam itulah yang saya boleh kata. Bermakna isteri yang kedua, dia tak boleh terima pusaka kerana dia telah pun diceraikan. Tapi kena ingat satu. Saya teringat kata tok guru saya. Dia kata apa? Dia kata tengok apa ni, dia ni cerai hidup ni, yang isteri yang kedua ni, adakah dia ni dalam tempoh iddah ataupun macam mana? Pastikan. Dah cerai lama. Kan, cumanya apa ni, kadang-kadang kita nak highlight kepada orang yang baru-baru ni, termasuk saya sekali lah kan. Maksudnya cerai hidup ni, kalau misal kata dalam tempoh iddah, dia boleh juga terima pusaka. Pastikanlah dia ada tempoh tu. Okey. Itu. Maknanya sekarang ni harta untuk isteri pertama akan boleh kepada semua anak-anak dia ni sekiranya suami dia mati, tapi bukan dapat keseluruhan daripada 1/4 ni sahaja untuk dibagi kepada waris-waris yang terlibat. Ya. Jadi di sini termasuk dengan di sini isu dia doktor, bila anak-anak si isteri yang pertama ni nak menguruskan harta pusaka ibu dia, jadi bila ada berlapis ni, maka
sebahagian daripada harta pusaka ibu dia akan pergi kepada adik-beradik tiri dia, yang Betul. anak-anak isteri yang ketiga. Jadi di situlah dia punya polemik yang kata kenapa yang anak-anak yang sebelah sini pula, yang sebelah kanan tu boleh dapat harta mak dia. Ya. Jadi ini biasa Jadi, berlaku ni rasanya doktor. ya. Saya faham, saya faham. Sebab itulah kita ni apabila kita sebagai orang yang mahir di dalam pengurusan harta pusaka, kita kena nasihat orang supaya bila berlaku kematian dia buat terus harta pusaka supaya tak berlaku dalam keadaan macam ni. Sebabnya bila misal kata isteri dia, katakan mak dia ni, si isteri si mati ni meninggal dunia, setakat dengan suami dia dan juga anak-anak ni saja, tak terlibat dengan orang lain. Sekarang apabila melibatkan suatu perempat, yang anak-anak ni ingat adalah harta mak dia. Tapi sebenarnya bukan harta mak dia, tetapi adalah harta kepada ayah dia, satu perempat tu. Kan? Jadi diorang ni tersalah sangka seolah-olah macam nak membolot harta mak dia. Tapi pada hakikatnya hanyalah mengambil kira 1/4 daripada harta si suami tadi, ayah dia tadi, 1/4 saja. Tetapi kalau dalam kematian berlapis, maknanya kalau suami dia ni suami dia ada harta pula, itu cerita lain pula. Tak boleh dimasukkan dalam cerita ni. Dia bermakna cerita ni adalah cerita kepada harta isteri pertama. Lepas tu kalau suami pula ada harta banyak lain, ada harta lain, maknanya ada pengiran lain pula untuk diri dia. Macam tu lah. Terima kasih Azhar. Terima kasih. Ya. Dan lain, kalau ada nak share. Okey. Seterusnya, okay, kita masuk pula kepada jika si mati, okay, jika si mati meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan. Kisah yang hampir sama, tetapi anak lelaki mati dahulu. Anak lelaki mati dahulu. Anak lelaki meninggalkan anak perempuan. Katakan kat sini ada 3 orang, bukan anak perempuan, cucu perempuan. Ingat balik apa rumus yang kita kata hari itu, yang saya kata hari itu. Anak perempuan akan mendapat 1/2 bahagian. Manakala cucu perempuan, apabila dia bersama-sama dengan anak perempuan, dalam masa yang sama, anak perempuan ni seorang diri, dia dapat separuh. Dan cucu perempuan akan mendapat 1/6. Iaitu untuk menyukupkan 2/3 bahagian. Okay? Tetapi berbeza pula kalau misal kata si mati meninggalkan anak lelaki dan anak perempuan. Anak perempuan ni katakan ada 2 orang anak perempuan. Okay? Anak lelaki mati dahulu dan meninggalkan cucu perempuan. Katakanlah kat sini ada 2 orang cucu perempuan. Okay? Ada 2 orang cucu perempuan. Maknanya sekarang 2 orang anak perempuan ini akan mendapat 2/3. Betul? Akan dapat 2/3. Cucu perempuan tak boleh pusaka. Kerana sudah pun dihabiskan bahagian oleh 2 orang anak perempuan. Sekiranya ada dekat sini, iaitu seorang cucu lelaki. Ada cucu lelaki kat sini. Jadi, kerana adanya cucu lelaki, menyebabkan cucu perempuan dapat pusaka. Okay?
Boleh tak? Jelas tak tu? Okay. Kita lihat dekat sini. Dalam kes ini, anak lelaki mati dahulu, ada anak perempuan dan 3 orang cucu perempuan. Anak perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan, cucu perempuan. Okay. Anak perempuan dapat separuh dan selebihnya adalah dapat 1/6. Cucu dapat 1/6. Jumlah semua adalah 6. 6 bahagi 2 dapat 3. 6 bahagi 6 dapat 1. Bahagian ini tak cukup. Tak habis. Bukan tak cukup, tak habis. Ada baki lagi 4. Siapakah golongan yang 4 yang boleh terima pusaka 4? Golongan yang boleh terima pusaka 4 balik semula kepada tertib asobah. Ya, tertib asobah. Tertib asobah ini adalah kita lihat golongan ke bawah. Ada lagi tak lelaki? Lelaki tak ada. Golongan yang kedua, bapa. Bapa hidup lagi tak? Bapa tak ada. Mati dulu. Habis. Pergi pula golongan yang ketiga, iaitu datuk dan juga saudara seibu sebapa ataupun saudara sebapa. Okey. Dan yang keempat, bapa saudara. Yang terakhir adalah datuk saudara. Sekiranya dalam golongan ini sudah pun disiasat, maka jika tiada, golongan yang menghabiskan bahagian 4 bahagian ini, betul ke 4? 4 2 ni. 2 iaitu Baitul adalah Baitul Mal. Kadang-kadang kita jangan terus kita terus kepada membuat conclusion terus kepada Baitul Mal. Amat susah sekali sebenarnya. Ya. Amat susah sekali bahagian 2 ni nak pergi ke Baitul Mal. Biasanya ada waris. Kita malas nak cari waris. Ya. Ada setengah-setengah orang dia sorok waris. Jadi kat sini boleh menyebabkan kita pula berdosa. Ya. Kerana kita sorok waris ni tadi. Okey, ada pertanyaan tak dekat sini? Sama saja apa ni kaedahnya pada yang lain-lain tu. Ada pertanyaan tak? Yang boleh kita share? Assalamualaikum Doktor. Tak. Okay, saya nak tanya, untuk yang awal-awal tadi tu kan kita bincang pasal cara urus tu kan, yang 5 tertib tu, urus jenazah, hutang, wasiat dan kirian dengan faraid tu. Okay, anda kata kalau ada waris ni dia minta untuk kita kira. Lepas tu kita hanya kira saja bahagian faraid tu tanpa kita ikut hak yang urus jenazah, tolak urus jenazah, tolak hutang, tolak wasiat tu. Macam mana, Doktor? Sekali. Soalan. Sekali lagi. Okey. Contoh ada waris ni dia minta kita untuk kirakan inilah satu duit kan. Satu nilai duit. Lepas tu kita pun hanya kira bahagian terus pergi kepada faraid tersebut. Tanpa kita ikut tertib tadilah, urus tolak daripada duit tadi, urus tolak jenazah, tolak hutang, tolak wasiat. Macam mana Doktor akhirnya tu? Tanpa kita check lah duit tadi tu tolak tak badan haji, tolak tak zakat ke dan sebagainya. Ini lebih kepada pengalaman sebenarnya. Pengalaman kita bila kita mengurus satu pusaka, kita jumpa dengan orang, kan? Pada peringkat awal, mungkin kita ada buat kesilapan. Contohnya macam saya buat ni sebenarnya. Saya
walaupun kita dah mahir, tapi kita terlupa satu, iaitu golongan ni bukan golongan yang patut kita cari. Golongan lain. Itu lebih pada pengalaman. Dia datang kemudian. Bagi saya khawatir apabila kita mengurus satu pusaka, satu pusaka itu tidak dijalankan dengan baik. Contohnya, jadi kewajipan kita sebenarnya untuk memberitahu dengan dia, kalau duit tu cukup, wajib dia kena buat haji. Sebab hutang dengan Allah SWT lebih penting berbanding dengan hutang kepada manusia. Katakan satu orang yang kita kata sebagai apa kata orang tu, dia duit dia banyak, duit banyak tapi tak sempat nak pergi. Jadi kita kena bagi tahu dengan dia, haji kena keluarkan dulu. Pada peringkat awal dulu kan, masa saya baru-baru kan. Apa yang saya bagi fatwa adalah boleh bagi dahulu, lepas tu cabut daripada sana. Kaedah tu salah. Kita buat berdasarkan daripada pengalaman kita. Jadi yang salah tu tak usah buat lagi. Kan? Macam itulah bila satu orang pernah satu ketika duit dia dekat dalam bank tu hanya ada 3,600 je. Jadi kita tanya kita masa kita nak urus satu pusaka tu, kita tanya dia duit ni datang daripada mana. Sedangkan dia tak kerja. Jadi kita satu persoalan kan. Jadi orang yang menanya tu dia akan jawab. Dia kata harta ni dia yang masukkan duit. Kalaulah misal kata duit tu dia sendiri yang masukkan duit kepada si mati, mana duit tu duit siapa? Duit si mati lah kan. 3,600 layak atau tak dia pergi dia pergi buat haji badal? Pada pendapat saya, dia tak layak pun pergi buat haji. Masa dia hidup tak layak, apatah lagi kalau dia mati. Dan duit ni tadi, 3,000 ni tadi, banyak kegunaan untuk anak-anak dia. Saya berijtihad bahawa anak dia lebih penting sebab anak dia nak sekolah, nak tukar baju dan sebagainya. Diorang ni bukannya orang yang senang. Jadi, saya berpendapat bahawa 3,600 ini diberilah kepada waris. Kalau ada rezeki akan datang, terpulanglah dia nak buat, tapi bukan daripada duit itulah. Kecuali kalau duit itu ada 10,000. Kalau duit 10,000, tolak dulu 3,000. Lepas tu barulah kita bagi. Ni duit tak cukup. Macam tu. Daripada pengalaman lah. Pada pandangan saya, dia lebih kepada pandangan. Pengalaman kita. Pengalaman kita masa kita mengurus satu pusaka. Lama-lama, kita akan, perlu tanya soalan ni. Soalan ni perlu tanya lah. Macam tu. Pandangan saya. Jadi kita perlu untuk bagi tahu balik ke semula kepada waris ke? Wajar kena beritahu. Kalau misal kata benda tu kesilapan, contoh pada malam ini, saya tak kata saya perfect. Saya pun sama-sama kita ni masih lagi belajar. Tapi hari ni punya cerita akan menyebabkan saya akan lebih berhati-hati di masa hadapan. Kita tak akan masuk lubang 2 kali kan. Dan kita nak jaga juga apa ni, sebab fatwa kita, bila kita bagi sesuatu, maknanya orang lain akan pegang kata-kata kita. Sebab kita ni orang panggil ustaz. Dengar tak? Orang panggil ustaz. Jadi ustaz, dia pegang sungguh. Jadi sama juga macam pagi tadi kan. Pagi tadi tu memang kata orang tu, kita nasihat dia, kita educate dia. Dan menyebabkan dia kata, tak ada orang yang cakap macam ni ke dia. Macam tu kan. Jadi kita lah yang kena cakap macam tu. Supaya pahala tu dapat. Kita tak nak yang tak baik, kita nak yang baik-baik je. Macam tu lah saya punya
Komen saya, pandangan saya. Okey. Baik, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okay. Lain-lain ada tak? Lain-lain. Dah pukul 10.42 dah ni sebenarnya. Ada? Okey. Kalau tak ada, saya ingat mungkin minggu depan kita tambah sikit lagi. Mungkin kita masuk kepada bahagian atas pula. Anak lelaki kan, anak lelaki dengan anak perempuan ni senang sangat. Cucu lelaki dengan cucu sambung kira berlapis je. Oh tak. Orang dah senang, bukan. Kematian berlapis ni ada tajuk khusus. Kita akan bincang kematian berlapis saja pada waktu tu. Kan. Jadinya kita dapat belajar lah dan kategori apa lah kan, supaya kita nak memahirkan macam mana yang dikatakan darab silang kan. Jadi kita tak nak kira satu-satu, kita nak kira sekaligus berapa bahagian akhir. Dan insyaAllah kalau diizinkan Allah SWT, saya akan ajar tuan semua nak menggunakan Excel. Ya, dekat apa ni Puan Roslan kata masih tak mahir kata kan. Memanglah pun. Semua kita tak mahir lagi kan. Saya akan tunjukkan bagaimana untuk mengira kematian berlapis dengan mudah. Tak payah kita kira macam tadi kan. Kita kena kecikkan dan sebagainya. Ada satu formula yang boleh mengecilkan bahagian tu. Satu hari nanti insyaAllah saya tunjukkan macam mana. Memang simple. Sangat simple. Dan kita boleh, kalau ada kematian tu 200 pun kita boleh cepat siap. Berbanding kalau kita buat manual ni lambat sikit. Kadang-kadang kita kena kecilkan bahagian tu. Kalau kematian tu dah sampai 19, agak-agak dia jadi berapa? Takkan dia 2 digit. Tentu dia jadi 4 digit je. 4 digit maksudnya 1000. Bila 1000, kita nak bahagi dengan berapa? Kita nak kecilkan bahagian tu. Itu yang problem dia. Oleh kerana ada teknologi, kenapa kita tak nak guna teknologi itu untuk memudahkan kerja kita? Betul kan? Jadi kematian yang menggunakan Excel ni tak ramai orang yang tahu. Kalau tak salah saya, orang yang tahu adalah Ustaz Helmi Hanis. Antara orang kenal kan Ustaz Helmi Hanis kan? Dia ni antara orang yang gunakan Excel lah. Okay? Jadi saya akan ajar macam mana menggunakan teknik itu kepada tuan-tuan semua. Jadi di akhir itu nanti semua orang tahu, dilengkapkan dengan basic faraid dan juga advance kepada penggunaan Excel tadi. Kalau kita tengok Excel ni memang banyak lah. Dia punya fungsi-fungsi dia kan. Jumpa yang untuk faraid ni memang ada khusus. Pakai 2 je formula. Dan saya saya simpan dululah ilmu formula tu supaya tuan-tuan semua ikuti setiap masa kuliah kita setiap hari Jumaat macam tu. Okay. Lain-lain ada tak? Saya ingat saya nak tutup lah ni minggu lepas pukul 11 tak. Ini kita teruskan santai 1 jam setengah dah ni. Terima kasih kepada Cik Mizi. Siapa tadi yang cakap tadi?
yang berkaitan dengan tu. Saya uh, saya akui itu adalah kita kerakusan kita kan tak cepat. Kita terlupa bahawa sebenarnya basicnya ada bukan golongan tu tetapi golongan atas. Jadi golongan tu, jadi semua orang nampaklah kesilapan tu. Okay? Dan saya tak kata saya apa kata orang tu perfect lah kata orang tu kan. Kita masih sama-sama belajar dan kata orang daripada kesilapan tu masing-masing boleh apa kata orang tu boleh perbaiki lah daripada masa ke semasa. Jadi terima kasih kepada Encik Fizi kerana mengingatkan saya dan semua orang supaya perkara ni tidak berlaku di masa hadapan. Ini adalah kata orang tu kesilapan dan bukan kesilapan sebenarnya. Kan kita akan perbaiki, diri kita ni akan sentiasa akan diperbaiki. Semoga Allah SWT ampunlah kita kan. Dosa kita yang terdahulu dengan yang akan datang, insyaAllah. Kan? Haji Den, macam mana? Okey? Tengok muka dah ada tu nampak. Alhamdulillah ada. Okey. Tak sabar untuk itu, nak belajar Excel, Doktor. Tak sabar nak belajar guna Excel. Sabar. Okey. Terima kasih kembali kepada Datuk Atan Putra. Ya, begitulah kita ni kita sharing je sebenarnya. Kita sharing dan kita menambah-nambah ilmu. Kadang-kadang ilmu tu tak datang dengan cara kita pengalaman kita. Kita datang dengan cara kita berdiskusi macam ni kan. Tapi banyak lagi sebenarnya yang kita nak bincang ni. Tapi alhamdulillah hari ni satu peringatan lah. Satu kata orang tu Allah SWT mudahkan kita. Oh macam ni jangan lupa, jangan terlalu cepat sangat kata orang tu kan. Ya macam tu lah. InsyaAllah untuk itu saya tangguh dulu ke kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga satu. Terima kasih Ustaz. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin ya Allah. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Doktor. Jazakallah khairan, Doktor. Ya. Baik.